Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau mendengar Roma babak ke-6. Mati terhadap dosa dan hidup bersatu dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang harus kita katakan? Haruskah kita terus-menerus berbuat dosa supaya rahmat Allah semakin bertambah? Tentu tidak. Dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Oleh itu, bagaimanakah kita dapat terus-menerus melakukan dosa dalam hidup kita? Tidakkah kamu tahu bahawa pada masa kita dibaptis, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus? Hal ini bererti kita dipersatukan dengan kematiannya. Dengan baptisan itu, kita dikubur dengan Kristus dan ikut mati bersama-sama Dia, supaya sebagaimana Kristus dibangkitkan daripada kematian oleh kuasa Bapa yang mulia, kita pun dapat mengamalkan hidup yang baru. Jika kita sudah dipersatukan dengan Kristus kerana kita ikut mati dengan Yesus, maka kita akan dipersatukan dengan Dia juga kerana kita ikut dihidupkan semula seperti Yesus. Kita tahu bahawa tabiat kita yang lama sudah disalibkan bersama-sama Kristus, supaya kuasa tabiat kita yang berdosa itu dimusnahkan dan kita tidak akan diperhambakan oleh dosa lagi. Hal itu demikian kerana apabila seorang mati, dia dibebaskan daripada kuasa dosa. Jika kita sudah mati bersama-sama Kristus, kita percaya bahawa kita pun akan hidup bersama-sama Dia. Hal itu demikian kerana kita tahu bahawa Kristus sudah dibangkitkan daripada kematian. Dia tidak akan mati lagi. Kematian tidak berkuasa atasnya lagi. Kematian Kristus itu kematian terhadap dosa. Perkara itu berlaku satu kali sahaja untuk selama-lamanya. Tetapi hidupnya sekarang adalah hidup bagi Allah. Kamu juga harus menganggap diri kamu mati terhadap dosa, tetapi hidup erat dengan Allah melalui Kristus Yesus. Janganlah biarkan dosa menguasai hidup kamu yang fana, supaya kamu tidak mengikut keinginan hati yang jahat. Janganlah serahkan sebarang anggota tubuh kamu kepada kuasa dosa untuk dipergunakan bagi tujuan yang jahat. Sebaliknya, serahkanlah diri kamu kepada Allah sebagai orang yang dahulunya mati, tetapi sekarang telah dihidupkan oleh Allah. Serahkanlah segenap diri kamu kepada Allah, supaya Allah boleh menggunakan kamu untuk melakukan kehendaknya. Dosa tidak boleh menguasai kamu kerana kamu tidak lagi hidup di bawah Taurat, tetapi hidup di bawah rahmat Allah. Amen. Hamba kepada kehendak Allah. Ya, kita mau menjadi hamba kepada kehendak Allah. Mari kita mendengar macam mana ayat 15. Apabila kesimpulannya sekarang, apakah kesimpulannya sekarang? Bolehkah kita berdosa kerana kita sekarang hidup di bawah rahmat Allah dan tidak di bawah kuasa Taurat? Tentu tidak. Tentu
kamu tahu bahawa jika kamu menghambakan diri kepada seorang untuk melakukan kehendaknya, maka kamu menjadi hamba orang yang kamu taati. Sama ada hamba kepada dosa yang mengakibatkan kematian, atau hamba kepada Allah yang menjadikan kamu baik semula dengan Allah. Tetapi bersyukurlah kepada Allah. Dahulu kamu diperhambakan oleh dosa. Tetapi sekarang dengan sepenuh hati kamu mentaati ajaran benar yang sudah diberikan kepada kamu. Kamu sudah dibebaskan daripada dosa, lalu menjadi hamba kepada kehendak Allah. Kerana kamu susah memahami sesuatu, aku menggunakan contoh perhambaan. Dahulu kamu menyerahkan segenap diri kamu sebagai hamba kepada hal-hal keji dan jahat untuk tujuan yang jahat. Demikian juga sekarang kamu harus menyerahkan segenap diri sebagai hamba kepada kehendak Allah untuk tujuan-tujuannya yang khas. Pada waktu kamu diperhamba oleh dosa, kamu tidak dikuasai oleh kehendak Allah. Tetapi, apakah faedah yang kamu terima daripada perbuatan yang sekarang menyebabkan kamu berasa malu? Perbuatan-perbuatan itu hanya mengakibatkan kematian. Tetapi sekarang, kamu sudah dibebaskan daripada dosa dan menjadi hamba Allah. Faedahnya berupa kehidupan yang diabdikan kepada Allah, dan hal ini menghasilkan hidup sejati dan kekal. Kematian adalah upah dosa. Tetapi hidup sejati dan kekal bersama-sama Kristus Yesus, Tuhan kita, adalah anugerah Allah. Ya, kita mesti mau pilih hidup kekal dan sejati bersama-sama Kristus Yesus, Tuhan kita, iaitu anugerah Allah. Kalau kita tidak mahu, kita menjadikan kematian adalah upah dosa. Benda-benda yang kita buat yang keji, benda-benda yang kita buat yang jahat akan menunjukkan kita kepada kematian dan digelembung oleh dosa. So, pilihlah yang betul dalam hidup kamu. Sekian, terima kasih. Shalom.